si Fasha ni nak tutup je tingkap ataupun nak tutup je pintu, dia terpandang satu sudut sahabat. Dekat sebelah pohon yang besar, katanya dia nampaklah satu sosok lembaga perempuan. Tapi yang silapnya pada masa ni adalah si Fasha ni pergi tegur dia. Assalamualaikum para sahabat edisi Malam Seram. Kita kembali lagi bersama dengan Agi dalam berkongsi kisah-kisah seram malam. Terima kasih mana sudah pengklik video pada kali ini. Sahabat, kita pernah dengar tahu petua orang dulu bagi tahu kalau kita dimasuk dalam kawasan hutan, pergi jauh dan sebagainya, kalau boleh jangan mulut kita ni terlalu celupa sangat. Apa yang dibagi tahu oleh orang zaman dahulu ada kalanya betul untuk kita bergunalah untuk kita, tapi zaman sekarang ni petua dahulu mungkin dia dah lupa dah. Dan ada juga yang kata mungkin petua ni karu dan sebagainya tahu. Tapi kebanyakan betul. Pada kali ini satu kisah yang dikongsikan oleh seorang perempuan berkenaan tentang satu pengalaman dia. Pergilah ke satu tempat, lepas tu kena ganggu. Nak tahu lebih lanjut kisah pada kali ini? Jom kita layan cerita ni sampai habis. Let's go sahabat. Alright, kisah pada kali ini dikongsikan oleh seorang perempuan yang bernama Missy. Bukan Missy yang doktor tu dah lah. Ni M-I-S-Y, nama panggilan dia Missy tau. Dia orang bertiga bersama dua orang lagi member dia yang bernama si Fasha, F-A-S-Y-A, Fasha. Dan juga seorang lagi lelaki, nama dia Mamak je lah kita panggil. Satu orang lelaki dan juga dua perempuan adalah plan nak pergi dekat pekan tangkap makan nasi pedas tak silap, macam tu lah. Mungkin tempat kawasan dia tak ada kot masukkan nasi pedas. Dekat pekan tangkap tu mungkin dia buat dengan penuh kasih sayang kan, buat tertarik orang nak pergi sama. Dan katanya tempat lain tak ada nasi pedas, tak sehebat macam tempat tu. Situ je tempat, walaupun jauh, tapi disebabkan rasa teringin nak makan kan, terpaksa pergi. Pada hari tu hari Khamis dan malam Jumaat, dia orang ni plan lah, bertolak lah mungkin dalam pukul 10 lebih macam tu untuk pergi ke pekan tangkap. Untuk mereka yang pernah lalu dekat kawasan tangkap, bukan lebuh raya jugalah, dia macam kawasan jalan-jalan yang biasa, dia orang tahulah keadaan tu macam mana. Lagi-lagi kalau korang lalu pada waktu malam, dan banyak sebenarnya kisah-kisah seram yang berlaku dekat situ. Tiga orang ni bertolak, dan sebelum dia bertolak ni adalah member dia ni bernama Fasha. Fasha ni dia tak berapa sihat tahu masa nak pergi tu. Mungkin dia pening kepala muntah macam tu lah. Jadi dia adalah minum ubat tahu, macam Panadol macam tu lah, sebiji dua biji minum, dan set dia minum air. Maka dia pun masuk dalam kereta, teruskan perjalanan dia. Larut malam, tak tahulah dalam pukul berapa macam tu, sampai dah dekat kawasan tangkap. Jadi Fasha ni suruhlah si Mamak ni, "Mak berhenti mak, aku rasa loya lah, aku rasa nak muntah." Tiba-tiba mari macam tu, sebab yang bawa kereta tu Mamak. Dan juga kita panggil apa, Missy ada dekat depan dan juga Fasha ada dekat belakang. Mungkin Fasha dia tidur macam tu lah. Si Mamak ni pun berhentilah dekat tepi jalan, dekat bahu jalan macam tu lah. Maka buka je api tingkap, buat muntah. Bila muntah-muntah, dia akan perasan lah, tahu pada masa tu dia duduk dalam satu laluan yang kita boleh kata kiri kanan penuh dengan kelapa sawit dan juga semut samuk je. Bila dah habis muntah, si Fasha ni nak tutup je tingkap ataupun nak tutup je pintu, dia terpandang satu sudut sahabat. Dekat sebelah pohon yang besar, katanya dia nampaklah satu sosok lembaga perempuan yang duduk situ. Tapi yang silapnya pada masa ni adalah si Fasha ni pergi tegur dia. Dia tegur macam mana? Korang, apa benda yang berada dekat tepi pokok tu? Besar semacam je. Dua orang ni bila dengar je si Fasha cakap macam tu, ni Mamak ni teruskan hidupkan dia punya kenderaan dia lah, kereta dia ni. Maka Syah, tutup tingkap, tutup pintu. Tutup pintu bro. Bukan dia pergi, tapi si Mamak ni buat keputusan untuk U-turn, kona balik. Dan pada malam tu katanya tak jadi untuk pergi ke Asam Pedah dekat pekan tangkap. Mungkin cancel, takut punya pasal kan. Dan bila dia tahulah, mungkin kalau pernah pakai benda tu, takut benda tu ikut ke macam mana, dia takut, baliklah. Dia hantarlah si Fasha dan juga si Missy ni. Fasha ni duduk dengan Missy sebab si Fasha ni tak berapa sihat kan. Jadi Mamak ni pun baliklah ke rumah dia.
Bila dah balik ke rumah dia, maka masuklah ke rumah ni. Jadi Fasha ni pun masuklah ke dalam bilik. Si Missy ni pergi masuk dalam bilik air, bersihkan diri dia, macam itulah. Pada malam tu katanya dia ni pula uzur, tahulah ABC kan lah, perempuan. Jadi lebih kurang dalam pukul 11 ataupun pukul 12 macam tu, si Fasha ni dah tidur dekat depan dia, mungkin katil asasing lah, tapi dalam bilik si Missy juga. Jadi si Missy pada masa tu memang tak boleh nak tidur, pejam matanya tak boleh nak tidur, maka dia duduk tenung lah tengok si Fasha ni. Dia kata, ya Allah Fasha, macam mana kau boleh bersembang macam tu, kau cakap macam tu. Mungkinlah dua orang ni dah nampak kelibat tu, tapi dia orang tak tahu je. Tapi si Fasha ni pergi tegur lah, tu mungkin silap kan. Aku duduk tenung punya tenung, tiba-tiba sahabat, Fasha yang mana tidur dengan molek tadi kan, sak mata ni terbuka. Bila terbuka, luahlah, bulatlah mata dia tahu. Bulat. Maka Fasha ni pun bagi tahu yang mana si Missy ni dengar lah. Dia kata, tak apa Kak Missy, dia ada kat luar, dia tak berani masuk kat dalam. Pak dia tutup mata balik. Dengarlah perbualan tu, dia bagi tahu tu. Si Missy ni pun tutuplah dengan selimut. Sampailah ke esok pagi tak boleh nak tidur. Jadi dia hantarlah si Fasha ni pun baliklah ke rumah dia. Sebab dia ada rumah sewa. Mungkin rumah sewa dia ni asing-asing. Mungkin Fasha ni rumah sewa dia dekat lain, si Missy ni sewa dekat lain macam tu. Maka si Missy ni pun pergilah masuk kerja seperti biasa tahu. Dia masuk kerja ni, dia kata semenjak daripada hari kejadian yang dia nak pergi dekat pekan tangkap tu, dia dah rasa lain. Dekat mana-mana dia pergi sahabat, dia merasakan bahawa pergerakan dia tu diikuti oleh satu benda. Nak pergi masuk kerja pun rasa macam dah ada orang ikut, balik kerja pun rasa macam ada orang ikut. Sedangkan duduk dekat rumah tengok TV seorang diri, rasa macam ramai je duduk dekat sebelah-sebelah kita malam-malam. Berselang dalam 3-4 hari para sahabat di si malam seram, si Fasha ni pun pergilah tidur dekat rumah Missy ni sekali lagi. Pada malam tu dengar teori tengah racok bersembang dekat ruang tamu. Tiba-tiba dalam bilik, dalam store katanya, bunyi macam ada satu lembaga yang tengah tersepak. Dia punya kotak-kotak lama yang ada dalam store tahu. Kuat lah bunyi tu. Selepas tu bunyi macam orang sepak pintu pula. Bunyi kuat. Dua orang ni saling berpandangan atas satu sama lain. Fasha tengok Missy, Missy tengok Fasha. Sambil ketah, jadi Missy tariklah tangan Fasha ni pergi balik ke rumah, iaitu rumah sewa Fasha ni, bermalam dekat situ. Sampailah ke esok pagi, dia terus pergi ke pejabat sign dia. Apa yang diceritakan oleh Missy ni, member dia ni kita panggil sebagai ustaz lah. Sebab kalau ikut apa yang dia cerita, member dia ni boleh tahu dan juga boleh handle benda-benda mistik macam ni lah. Kalau gangguan misteri ke apa-apa, dia boleh buat something lah macam tu. Pergi berjumpa dengan member dia ni, bangka dia ceritalah A sampai Z. Kita orang daripada malam itu pergi dekat pekan tangkap, pagi nak pergi asal pedah, maka kita akan jumpa satu benda. Selepas daripada kita balik tu, maka kita dah kena gangguan macam-macam tu. Gangguan tu sampailah gangguan tu berlaku dekat rumah si Missy ni. Dengar aja macam tu, ustaz ni kata, diangguk je. Dia pun pejam mata sambil baca 2-3 ayat macam tu, dan tangan dia berada dekat udara macam tu lah. Macam orang nak main piano macam mana, dia kata-kata macam tu. Tapi dia duduk kat pejabat, bukan duduk dekat rumah sewa tu, tak lah. Dekat pejabat, dia rasa-rasa macam tu. Dan sambil pejam mata, dia pun tanyalah, kau ni memang asal sini ke? Sambil pejam mata lah. Jadi orang ni pun macam, dia tanya siapa ni? Dia tanya kau ke tanya aku? Kau tak tahu lah. Jadi kau buat apa dekat sini? Kau dah lama ke tinggal sini? Ustaz tu katanya dia tengah berdialog dengan satu benda, dan perbualan itu tak dengar lah apa yang dicerita oleh Missy ni. Perbualan daripada makhluk tu tak dengar lah. Kenapa kau ganggu mereka? Kau nak tinggalkan tempat ni? Sebelum aku halau kau dengan secara paksa, lebih baik kau tinggalkan tempat ni cepat-cepat. Tempat ni tak sesuai untuk kau. Berselang dalam 2-3 minit bersembang macam tu, maka ustaz ni pun buka lah mata balik. Dia dah pergi dah. Apa benda ustaz dah pergi? Ada satu makhluk ni, dia berkenan dekat kamu sebenarnya Missy. Adalah satu benda kan. Dan benda ni ikut masa kau berhenti dekat mana-mana tempat. Mungkinlah kau berhenti dekat pekan nak pergi dekat pekan dia punya pekan tangkap tu, dan makhluk yang ada dekat lebuh-raya tangkap ataupun dekat jalan tangkap tu yang follow kau orang balik sampai ke rumah dan melekatlah dekat rumah Missy. Tapi benda tu kau jangan risaulah, benda tu dah pergi dah. Tak ada pun besar sangat dia tu. Dia kata benda tu kecil je. Dan member dia ni tanyalah, macam Missy dengan Fasha ni tanyalah, maksud ustaz ni benda tu besar mana?
Kecil ke besar? Dia kata benda tu kecil je. Katanya ada dalam besar 5 tiapi. Oi, dia bagi tahu 5 tiapi tu kecil. Kalau kita 5 tiapi tu besar lah tahu. Dan terkejut jugalah bila dengar kisah-kisah macam tu.